Assalamualaikum, saya Idi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Cerita misteri dan seram. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Misteri kejadian histeria di sekolah, seorang demi seorang dirasuk. Kita selalu mendengar kisah kejadian histeria secara berkumpulan yang berlaku di kawasan sekolah. Dalam setiap kes, termasuk di sekolah-sekolah tadi, puncanya dikaitkan dengan hantu, jin, dan syaitan. Sebagai contoh diceritakan, kejadian itu berlaku akibat gangguan lembaga hitam berambut panjang sampai ke tumit. Wanita tua dengan wajah menakutkan dan hantu raya, hinggakan ada mangsa yang sanggup menggelar tangan dengan pisau, mengisap darah sendiri, bercakap dalam bahasa asing, dan mahu terjun bangunan. Gangguan misteri dalam kes-kes histeria ini mengingatkan saya kepada kajian yang saya lakukan berkaitan histeria di Segamat, Johor pada awal 1990. Saya bukan sekadar menemu buah mangsa, malah saksi-saksi lain yang melihat kejadian mass histeria di rumah, sekolah, serta kilang. Ya, memang menarik namun dipenuhi misteri. Kisah pertama, pukul 11 malam, Oktober 1989. Suasana sunyi di sekolah kebangsaan Kampung Jawa Segamat tiba-tiba dikejutkan oleh jeritan seorang pelajar perempuan. Pelajar-pelajar lain yang turut serta dalam program Kia Mulai sebagai persediaan peperiksaan UPSR, semua terjaga apa yang berlaku. Pelajar berusia 12 tahun itu mengadu dia ternampak satu lembaga hitam memanjat dinding bilik tempat dia dan pelajar lain tidur. Lembaga itu kemudian masuk ke dalam lubang siling dan menghilang. Pelajar yang ketakutan itu segera ditenangkan, tetapi belum pun sempat ditenangkan, keadaan itu dapat didengar kembali jeritan dari yang lain. Kali ini beberapa orang pelajar melihat beberapa lembaga tersebut keluar lubang siling dan berkeliaran di sekeliling mereka. Mereka meraung ketakutan, meronta dan kekejangan. Dari seorang pelajar, ia berjangkit kepada pelajar lain hingga menjadi berpuluh-puluh orang. Kejadian itu akhirnya berjaya dipulihkan oleh beberapa orang yang berkebolehan dan mulai diteruskan. Bagaimanapun, kejadian histeria berlaku lagi beberapa hari kemudian. Ia bermula apabila beberapa orang pelajar melihat jelmaan lelaki tua yang daif, berkain pelekat serta berkaki ayam merayau-rayau di sekitar mereka. Selain itu, para pelajar tersebut juga melihat lembaga-lembaga hitam, lelaki dan perempuan berkeliaran di sekeliling sekolah. Akibatnya lebih 30 pelajar berusia 11 dan 12 tahun telah kerasukan. Mereka meraung berguling-guling di tanah dan berlari ke sana kemari sambil menangis. Ada juga yang memeluk tiang gon, mendongeng dan menekuk muka dengan tangan karena telah dipeluk serta dipegang oleh lembaga-lembaga menakutkan tadi. Misterinya, kesemua pelajar yang histeria itu berlari ke sebuah kawasan perkuburan berhampiran dan pingsan sesampainya di sana. Seorang tukang kebun coba membantu, tetapi pulang ke rumah, dia pula yang histeria, menjerit, tidak sadarkan diri, tidak makan dan tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Dalam keadaan dirasuk itu, tukang kebun berkenaan menyatakan kemarahannya karena tempat tinggal serta jalan laluannya telah dikotori dengan najis. Apa maksud makhluk yang merasuk tubuh tukang kebun tersebut? Menurut Bomo, makhluk itu sebenarnya tinggal di sebuah busut di bawah lantai sekolah, dan ia marah karena dikotori oleh program Kia Mulai. Artinya program itu suci bagi mereka. Tetapi
kotor, dan najis bagi makhluk-makhluk tersebut. Kononnya juga histeria berlaku kerana ada hantu raya yang sedang merayau-rayau selepas tuannya mati tanpa ada waris yang sudi menerima belaan tadi. Kisah kedua, kejadian histeria yang berulang-ulang kali berlaku di sebuah sekolah menengah di Labis. Ini memang unik. Menurut guru-guru menceritakan kisah ini kepada saya, kejadian berlaku apabila seorang pelajar mengingkari amaran seorang lelaki tua yang datang dalam mimpinya supaya jangan sesekali masuk ke kawasan sekolah. Akibatnya, pelajar ini telah diketuk dan ditolak hingga jatuh oleh sesuatu. Pelajar lain pula kerasukan selepas melihat jelmaan seorang gadis berbogel melambai dan mengajak pergi ke sebuah bukit di belakang sekolah. Namun sampai di tempat itu, dia ditinggalkan begitu saja. Ketika itulah pelajar berkenaan histeria tambah menakutkan. Selepas beberapa kali kejadian ini berlaku, jelmaan gadis tersebut muncul pula dalam keadaan tubuhnya dipenuhi darah. Bahagian paling menarik dalam kejadian histeria ini ialah seorang bomoh yang boleh berkomunikasi dengan makhluk gaib mengatakan jelmaan-jelmaan yang merasuk para pelajar tadi adalah daripada orang bunian keturunan Kuantong, berasal dari tanah besar Cina dan tidak beragama. Bagaimanapun makhluk itu mendakwa dia sudah menjadi mualaf, bertutur dalam bahasa Melayu dan menggunakan nama Melayu. Antara nama yang disebutkan bomoh tadi ialah Atan, Zamri, dan Bak Janggut. Menurut bomoh itu, hantu yang bernama Atan telah membunuh Masni, yaitu gadis berbogel yang dilihat oleh mangsa histeria. Usia Masni sama dengan usia mangsa dan ingin bersahabat dengan pelajar tadi. Namun, tindakan Masni itu tidak disetujui oleh Atan, lalu dia membunuhnya. Itulah sebab Masni kemudian muncul dalam keadaan berlumuran darah. Kini Atanlah yang menguasai tubuh pelajar tadi. Histeria berkumpulan itu berakhir selepas pihak sekolah menunaikan permintaan makhluk Kuantong tadi supaya memberi air kosong serta bubur putih dan merah kepada semua pelajar. Selain itu, bomoh tersebut menabur kacang hijau di sekitar kawasan sekolah dan para pelajar pula dilarang menyapu sampah selama 3 hari berturut-turut. Kisah ketiga, suatu hari pada tahun 1986, seorang pelajar perempuan dari sebuah tanah rancangan Felda telah mengikuti rombongan sekolah melawat Melaka. Sampai di kota Evamosa, gadis belasan tahun ini terlihat sebuah patung tidak berlengan yang dipamerkan di kota tersebut. Tertarik dengan ukiran patung itu, dia mengeluarkan kamera. Ketika inilah sesuatu yang pelik berlaku. Semasa mengambil gambar patung itu, tiba-tiba gadis berkenaan terasa tubuhnya ditarik seseorang. Dia menoleh sekeliling. Tiada sesiapa yang melakukannya. Pulang ke rumah, fikiran si gadis menjadi kacau. Kepalanya sakit dan tidak dapat tidur selama 4 hari berturut-turut. Sepanjang masa dia terbayangkan patung itu. Si gadis menangis meracau, menyanyi dan berlari tanpa tujuan. Pada waktu lain, dia membaca Al-Quran dan sembahyang dalam keadaan separuh sedar. Histeria ini berlaku berulang-ulang kali selama sebulan. Menariknya, sebelum itu, 2 orang kakak gadis itu juga pernah mengalami histeria. Kakak yang sulung pernah berlari meredah payah pada malam hari kerana diminati oleh lelaki bunian. Seorang lagi kakaknya dikatakan histeria selepas disihir seorang lelaki Indonesia menggunakan cermin. Kesan sihir itu menyebabkan dia memecahkan semua objek berkaca yang dilihatnya. Kakak si gadis tersebut juga semasa histeria mengatakan ada seorang yang hendak membunuhnya dan mengarahkannya menukar agama. Kisah di atas hanya secebis daripada berbagai kes berkaitan histeria.
Ada berpuluh-puluh lagi kes dan saksi yang saya temui menceritakan kisah yang hampir sama. Kesimpulannya sama, semua angkara hantu, jin, syaitan, dan bunyan. Jangan biarkan diri Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan Anda seperti biasa. Ingatlah, apa yang berlaku semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.